Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, Cikgu Ida akan berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1 iaitu mengenali tamadun. Jom belajar dengan Cikgu Ida. Cikgu pada kali ini merujuk kepada tajuk 4.1 Maksud Tamadun, 4.2 Konsep Tamadun dan 4.3 Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia. Yang perlu kita kuasai dalam perkongsian ini ialah pelajar dapat menyatakan maksud tamadun mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Kedua, pelajar dapat menerangkan konsep tamadun mengikut Barat dan Islam. Yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia. Kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan tamadun. Tamadun bermaksud suatu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang yang merujuk kepada bidang politik, ekonomi dan sosial. Terdapat juga maksud tamadun mengikut bahasa Yunani yang dikenali sebagai civitas. Itu bermaksud bandar dan kota. Seterusnya, mengikut bahasa Melayu, tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran yang meliputi bidang sosial, budaya dan politik. Contohnya, penciptaan seni bina, hasil cipta dan sistem ekonomi. Manakala mengikut bahasa Inggeris, tamadun bermaksud dan disebut sebagai civilization, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Seterusnya, mengikut bahasa Arab, tamadun juga dikenali sebagai mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Istilah lain bagi maksud tamadun juga digunakan ialah istilah hadarah iaitu bandar dan kota dan istilah hadari yang merujuk kepada tanah atau rumah. Tajuk yang kedua berkaitan dengan konsep tamadun. Konsep tamadun mengikut dua pandangan, iaitu terdiri daripada pandangan Islam dan pandangan Barat. Mengikut pandangan Islam, tamadun merujuk kepada cara hidup ataupun al-din yang berasaskan kepada pembangunan lahiriah dan rohaniah. Ianya berasas kepada nilai dalam pendidikan selaras dengan saranan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut pandangan Ibn Khaldun, tamadun merujuk kepada konsep umran dan hadarah dalam buku karyanya Muqaddimah. Hadarah merujuk kepada akhlak, akidah, kebudayaan dan peradaban sesuatu masyarakat. Manakala umran ataupun madaniyah merujuk kepada aspek kebendaan dalam kehidupan. Seterusnya, kita lihat pula pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Berpendapat, tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai satu taraf yang dikaitkan dengan kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Contoh karyanya Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Diikuti dengan karya bahasa Inggerisnya Historical Facts and Fiction. Seterusnya,
kita lihat pula konsep tamadun mengikut pandangan barat. Mengikut pandangan barat oleh tokoh yang dikenali sebagai Arnold J. Toynbee menyatakan istilah civilization menggambarkan tahap pencapaian masyarakat atau budaya yang kompleks. Contoh pencapaian dari segi ilmu dan teknologi, penstrukturan ekonomi dan politik, kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran. Fokus dari segi pembangunan lahiriah dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan pembandaran. Mengikut Toynbee lagi, tamadun ialah sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Tajuk yang terakhir merujuk kepada ciri-ciri tamadun. Terdapat lebih kurang 9 ciri-ciri tamadun. Kebanyakan tamadun yang wujud pada peringkat awal tertumpu di lembah sungai, seperti lembah sungai Tigris dan Euphrates, kemudian diikuti oleh sungai Nil, sungai Huanghe dan sungai Indus. Antara ciri-cirinya merangkumi pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, ketujuh agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, dan yang terakhir ialah kesenian dan kesusasteraan. Kita akan lihat satu persatu aspek ciri-ciri tamadun. Ciri yang pertama merujuk kepada adanya sistem pertanian dan kegiatan aktiviti perdagangan. Pertanian merujuk kepada penciptaan pelbagai peralatan dari aspek pembinaan saliran, penciptaan kincir angin dan pembinaan teres di tanah tinggi. Manakala dalam aspek aktiviti perdagangan terdiri daripada perdagangan tempatan dan perdagangan jarak jauh, iaitu perdagangan tempatan meliputi cara untuk mendapatkan makanan dan barang dagangan dengan menukarkan barang kraftangan, perkhidmatan dan kegiatan keagamaan. Manakala perdagangan jarak jauh lebih kepada pertukaran barang dengan bahan mentah seperti logam emas dan besi antara masyarakat Sumeria dengan Mesir dan antara masyarakat Sumeria dengan Mohenjo-daro. Seterusnya, kita lihat pula dalam aspek pemerintahan. Peringkat tamadun awal dunia telah ada satu sistem pemerintahan yang diketuai oleh raja, golongan bangsawan dan pendeta dan diikuti oleh golongan rakyat sebagai golongan yang diperintah. Pada peringkat awalnya, pemerintahan negara kota diketuai oleh pendeta yang kemudiannya berubah kepada raja, dibantu oleh golongan bangsawan dan pendeta, dan akhirnya raja juga mempunyai undang-undang untuk melicingkan urusan pentadbiran. Seterusnya, dalam aspek pembentukan bandar, terdapat kebolehan mereka mencipta, membina pertempatan yang kekal, di mana telah munculnya perkampungan yang kemudian bertukar kepada bandar. Terdapat beberapa ciri bandar yang termasyhur ketika itu, iaitu antara ciri-cirinya mempunyai pelan susun atur bangunan sehingga terdapatnya kemudahan di dalam rumah seperti bilik mandi dan tandas. Terdapat juga kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik seperti pasar, rumah ibadat dan kawasan perbentukan. Terdapat juga di kawasan bandar pembinaan sistem perparitan dan pembentukan. Malah kota juga diliputi ataupun dikelilingi oleh kota yang merupakan perlindungan daripada serangan orang luar dan menjadi sempadan. Bandar kemudiannya menjadi pusat
politik, ekonomi dan kebudayaan. Seterusnya berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa contoh bandar yang ditemui dalam tamadun awal seperti bandar Uruk dan Yuruk di berhampiran sungai Tigris dan Euphrates, tamadun Mesopotamia. Manakala bandar Memphis ditemui dalam tamadun Mesir Purba. Mohenjo-daro merupakan bandar terancang bagi tamadun Indus yang terdapat di Sungai Indus. Dan yang terakhir, bandar Anyang berhampiran Sungai Huanghe. Ciri yang seterusnya, kita lihat pula pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan merujuk kepada bidang kerja yang muncul pada masa tersebut. Terdiri daripada mengutip cukai, jurutera yang mengawal pengairan sungai, tentera, petani, pedagang dan kerja-kerja pentadbiran. Terdapat juga kumpulan artisan yang menjalankan aktiviti kerja mengukir, menempa besi dan tembikar sebagai barang tukaran perdagangan. Manakala dalam aspek teknologi pula, terdapat penciptaan monumen, iaitu bangunan bersejarah, penciptaan barangan dan hasil pertukangan. Contohnya, tamadun Mesopotamia telah berjaya membina taman tergantung Babylon. Manakala tamadun Mesir Purba pula berjaya membina negara kota yang terancang, iaitu negara kota Mohenjo-daro dan Harappa. Terdapat juga teknologi pembuatan logam daripada tembaga, gangsa dan besi. Contohnya bagi peralatan bajak untuk petani. Penciptaan roda juga terdapat pada penggunaan kereta kuda dan kereta lembu bagi mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk di kawasan tersebut. Seterusnya, kita lihat pula aspek organisasi sosial. Dalam aspek organisasi sosial, terdapat kelas sosial berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan pengaruh. Antara kelas sosialnya terdiri daripada golongan yang diperintah dan golongan yang diperintah, iaitu pemerintah terdiri pada Fir'aun, golongan agama, wazir dan bangsawan. Termasuklah golongan saudagar dan artisan, golongan petani dan pekerja tidak berkemahiran, dan akhirnya organisasi sosial yang terakhir ialah golongan hamba perang dan hamba yang dijual. Aspek ciri yang seterusnya ialah berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan bagi masyarakat tamadun awal dunia mempercayai banyak Tuhan, termasuklah Tuhan matahari, bulan, ibu dan sungai. Terdapat juga upacara keagamaan yang dilakukan oleh institusi keagamaan. Contohnya bagi upacara korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Terdapat juga pembinaan tempat ibadat sebagai tanda menghormati Tuhan. Seterusnya, tamadun Mesir juga percaya kepada kehidupan selepas mati, sehingga mereka memumiakan mayat. Aspek seterusnya, ciri yang seterusnya berkaitan dengan tulisan dan penyimpanan rekod. Terdapat kemahiran mereka untuk mencipta tulisan menggunakan abstrak simbol yang bertujuan bagi penyimpanan rekod, terutamanya rekod dari segi pentadbiran dan juga rekod dari segi ekonomi. Tulisan pertama ialah terdiri daripada sistem tulisan piktograf atau simbol gambar yang dikenali sebagai kuniform semasa tamadun Mesopotamia. Seterusnya, kita lihat pula ciri yang terakhir, iaitu dalam aspek kesenian dan kesusastraan. Hasil kesenian
dan kesusastraan menunjukkan adanya gaya dan teknik yang menggambarkan budaya tamadun. Contohnya, ciptaan patung dan lukisan Tuhan dan juga dewa. Termasuk juga patung pahlawan dan pemerintah. Terdapat juga patung yang dicipta daripada logam tembakau. Itulah antara terdapat 9 ciri-ciri tamadun awal manusia. Kita lihat ciri-ciri tamadun awal dunia ini memaparkan kehebatan pencapaian tamadun dalam semua bidang kehidupan. Hak cipta telah membantu masyarakat membina tamadun yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Contohnya, pembinaan bangunan dan teknologi pertanian. Kewujudan tamadun awal dunia menjadi pencetus inovasi kepada masyarakat kita pada hari ini. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini. Sebelum berakhir, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua guru-guru dan para pelajar yang menonton channel dan menyokong channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa subscribe, like and share channel Sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.